Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidas Matram. Tumpuan berita, tiada penggabungan parti antara Parti Demokratik Progresif PDP dan Parti Sarawak Bersatu PSB akan berlaku. Jelas pengerusi PDP bahagian Tasik Biru yang juga Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Datuk Henry Herijinet. Katanya mana-mana individu boleh menyertai PDP tanpa halangan dan tanpa menunggu lampu hijau. Kita tak ada masalah. Siapa mau masuk parti, memang kita mau. Tidak ada masalah. Kita cuma memerlukan Supreme Council untuk meluluskan saja. Dalam Constitution PDP, kita mempunyai Constitution provision yang kuasanya di bawah Supreme Council. Kita tak perlu panggil AGM, tak perlu. Kuasanya Supreme Council. Jadi kita mana-mana individu nak masuk join parti kita, Supreme Council, lulus saja. Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada majlis terbuka Christmas di kediaman beliau di Bung Konis, Kampung Tanjung, Bawang pada Selasa. Dalam pada itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru menyambut baik hasrat PSB yang mempunyai keahlian sekitar seramai 80,000 orang itu menyertai PDP untuk terus membangunkan Sarawak. Selanjutnya mengenai Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing telah menyaksikan sesi penyerahan tapak projek program transformasi luar bandar ATP yang telah siap dilaksanakan pada Selasa. Pelaksanaan projek ATP tersebut adalah di bawah seliaan Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Sarike untuk pembinaan jambatan baru Jalan Kebun Sungai Raya Bintangor dengan kos projek bernilai RM100,000. Semasa meninjau pelaksanaan pembinaan jabatan tersebut, Datuk Ding merasa amat berpuas hati dan memuji kerja-kerja kontraktor kerana projek berkenaan telah siap awal dari jadual yang telah ditetapkan. Menurut Datuk Ding, Kerajaan Sarawak di bawah pucuk pimpinan Premier Sarawak, Datuk Patiri Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari dan Datuk Abang Openg yang sentiasa berusaha menyediakan kemudahan terbaik dan prihatin dengan keperluan rakyat dalam menyediakan dana yang besar melalui projek ATP untuk menaik taraf infrastruktur asas penduduk di luar bandar. Dalam pada itu, Datuk Ding turut memuji agensi pelaksana seperti DID bahagian Sarike kerana sentiasa bertindak tegas dalam memantau kerja-kerja yang dilaksanakan kontraktor. Katanya ia bukan sahaja perlu memastikan segala spesifikasi dipatuhi, tapi projek disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan dan perkara ini amat penting kerana kesemua projek ATP dari Kerajaan Sarawak adalah untuk manfaat dan faedah rakyat. Sementara itu, penduduk rumah panjang di Sungai Raya Bintangor amat berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak Amnya Adun Meradong kerana prihatin dengan permohonan dan meluluskan dana projek ATP untuk pembinaan jabatan baru di Jalan Kebun bagi memudahkan mereka menjalankan aktiviti pertanian. Di Padawan pula, Residen bahagian Kuching selaku pengurusi Jawatan Kuasa Bencana bahagian Kuching, Noleha Sarif telah mengadakan lawatan ke kawasan bencana di daerah kecil Padawan pada Selasa. Difahamkan kawasan bencana tersebut mengalami kejadian tanah runtuh di Sekolah Kebangsaan Puruh Karu, Kampung Sadir serta lokasi jalan yang terputus akibat tanah runtuh di Jalan Raya Kampung Sibakar. Lawatan tersebut bertujuan melihat sendiri serta memeriksa tapak bencana untuk permohonan peruntukan pembaikan kepada Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS. Selain itu, Noleha turut mengadakan lawatan muhibah sebenar sambutan Hari Christmas di kediaman Ketua Kaum Kampung Karu Boing Sejim, Ketua Kaum Kampung Sadir Bobby Ham dan Ketua Kaum Kampung Sibakar Siang Ran. Seterusnya mengenai Sarawak Forestry Corporation SFC telah menjalankan operasi menangkap buaya di sekitar kawasan Semeriang. Menurut kenyataan SFC yang dipetik dalam Facebook rasminya pada Selasa, operasi tersebut telah dijalankan melalui Swift Wildlife Action Team SWAT bermula pada 26 Disember 2023 sehingga 6 Januari 2024. Menurut SFC, operasi itu bertujuan mengenal pasti reptilia berbahaya yang mengancam penduduk setempat di situ. Selain itu, ia juga bertujuan menangkap buaya yang bertanggungjawab ke atas serangan terhadap seorang remaja baru-baru ini. Operasi akan dijalankan bermula dari Sungai Semeriang ke kawasan-kawasan sekitarnya. Justru SFC memohon kerjasama daripada penduduk sekitar Semeriang agar berwaspada dan mengurangkan aktiviti di sekitar kawasan sungai sepanjang operasi dijalankan. Sekian isi malam bersama saya Fidas Matram. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas.
termasuk portalukas.sarawak.radio, video muai dan UKAS channel YouTube. Mengakhiri buletin UKAS dengan paparan aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung dalam Countdown 2024. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.